Rashid pakai quote ni. Jangan saya mendengar begitu. Lain macam majlis ni lah hari ni. Pasal yang budak-budak punya doa dia pun gagap dia. Kan? Itu tunjukkan ada hidayah besar dalam Islam. Allah. Bila dia kata ila hadiratin Nabi, bila atas kehadiran Nabi, itu baca Fatihah kan, itu bermakna roh Nabi sudah sampai. Kalau orang kata hadrat Nabi kan, itu sebab itu orang baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi majlis Datuk Rashid, dia dah datuk dah tapi tak pakai. Kita dalam majlis resmi kita pakai lah ya. Datuk Rashid yang sentiasa bersama-sama kita. Ini Suhail datang. Ya Suhail tu. Ajak dia duduk depan. Okey, sila Suhail. Yang berusaha ahli-ahli lembaga pemegang amanah yang tadi nama-namanya dah disebutkan oleh juru acara ya. Datin Dr. Hajah Hartini mengurusi program Sinar Kasih Ramadan bersama-sama dengan ahli-ahli jawatan kuasanya. Encik Muhammad Syirhan, pengurus besar yayasan. Tetamu-tetamu kita bermula daripada saudari Norailis binti Rosli daripada yayasan V5. V itu pun 5 kan? 5 itu 5 juga kan? Itu dia. Nanti tanyalah dia kenapa begitu namanya. Terima kasih banyak. Wakil daripada Mami, mana dia ada? Ada. Terima kasih banyak datang. Minta maaf nama dia orang tak tahu dalam. Encik Ezmir Hazizi Azhar. Saya kena sebut nama dia satu-satu. Pasal dia membagi masa datang tu bukan satu mudah kat saya ya. Daripada ni wakil Dash Lady. Terima kasih. Encik Syahidah Syahid, wakil Yayasan Kebajikan Muslim My Fund Action. Tu dia ujung tanda ya. Merendah diri jadi dekat sebelah ya. Tapi banyak sumbangannya. Encik Suhail Muhammad Kamarudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Al-Manji. Hari ini kita berkenalan dengan dia ya. Daripada Al-Manji. Yang ini Puan Lila Ruzaini Husin, pengarah program dan kempen Yayasan Ragat. Ni yang juga apa nama color tu? Purple. Waktu tu ni dah susah nak ingat color ni. Bersama dengan dia Encik Mizat ya, dan Encik Syarhan. Yang mana anak tuan yang ni ya, anak tuan Regat datang ni. Ragat datang ya. Tahu tuan tu siapa? Taib Mahmud ya. Tun sekaya Tun kan? Tun Taib Mahmud. Orang yang lama berjuang tu di Sarawak ya. Datang hari ni. Ucap terima kasih datang banyak-banyak. Banyak ni saya kena sebut ni. Encik Fatin ada datang Fatin? Mana dia? Haji Tamin ada. Haji Tamin sendiri datang. Fatin ada? Dulu Fatin ni buat teh untuk saya. Sekarang dah jadi ni dah ya. Itulah kita meningkat ya. Kita apa nama dalam buat bikin ni. Encik Haji Tuan Haji Tamin dari Wak dan daripada Lagung Agro Sendirian Berhad ya. Wakil Prihatin Ihsan Encik Zaim ada datang. Wakil-wakil majlis belia, penyumbang-penyumbang. Kita terlupa timbalan Selangor FM datang ini tahu. Radio ni Cik Zamani. Jangan lupa nak tulis nama dalam ni. Sebab saya nampak dia. Bukan ini pembantu kita yang penting sangat. Saya yayasan memanfaatkan ya, kerana kita perlu orang mengenali kita dan kepercayaan orang. Dan inilah saya kira yang resmi patut kita manfaatkan sebaik-baiknya. Seterusnya kepada semualah yang sempat hadir media. Saya dengar ada yang buat rakaman langsung 5-6 media ada di luar buat rakaman langsung berkaitan dengan program kita hari ini. Habis pasal mengenalkan ya. Ini penting.
Yang keduanya, saya rasa bangga kerana ketika saya menjadi pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan ini dulu, umur saya 39 tahun. Umur saya 39 tahun. Sudah meningkat tua dah, tapi tidak muda sangat. Dan sampai sekarang saya dah 33 tahun di sini. Dah 33 tahun di sini. Dan saya melihat yayasan-yayasan baru naik, dan yayasan-yayasan baru termasuk yayasan yang dekat dengan kita, Yayasan Raja Muda Selangor, Yayasan Muda Selangor, Pusat Zakat. Ada lagi ni yang mungkin kita tak sebut, terlupa nak sebut, tetapi semuanya orang muda-muda. Walaupun saya dah 72, saya pun terasa muda juga. Kenapa? Saya dikelilingi oleh orang-orang muda yang akan sambung. Yang itu penting tu, sambung kerja ni sehingga masa-masa akan datang. Jadi Yayasan Basmi Kemiskinan ini, dalam program ini tadi dah diterangkan oleh Datin Hartini. Apa program ini sebenarnya? Sinar Kasih Ramadan. Kita nak bagi sinar. Sinar tu cahaya, kasih tu daripada penyumbang-penyumbang. Kita menyumbang kasih dalam bulan Ramadan. Jadi supaya bersinar dengan akibat kasih kita sepanjang bulan Ramadan ini kepada orang-orang yang kita sebut miskin ini tadi. Kalau kita rasa miskin ini, kita akan tahu bagi orang kampung, kerja utama mereka adalah menori getah. Menori getah ni dia berkait dengan hujan. Bila hujan tak boleh menori. Kadang-kadang hujan berbulan-bulan, macam banjir-banjir ni, menori berhenti terus. Sedangkan menori hari ni, hasil hari ni pergi jual, beli beras. Bayang dia tak menori sebulan. Di mana dia nak cari makan? Itu dulu punya senario. Senario dulu. Maka itu dah nampak dikurangkan, sebab hilang dah banyak orang mula dapat kerja dan sebagainya. Tetapi biasanya orang miskin ni dia tak mengadu kat sesiapa. Sebab dalam Islam menampung apa nama tu, tempurung tu haram hukumnya. Cik Suhail dia kat situ, haram hukumnya. Barang siapa menampung, minta sedekah, nanti Allah akan bangkitkan di hari kiamat dengan muka yang tak ada daging. Cuba bayang, itu Islam mengajar. Bermakna Islam melarang orang minta-minta. Jadi yang kita buat ni ialah bukan orang minta, kita cari orang-orang tu, kerana dia takkan mengaku dia miskin. Yang mengaku-ngaku tu biasanya orang tu sesak sungguh sampai Islam pembenarkan. Kerana dia sesak sungguh, dia tak ada macam mana, dia boleh buat pada hari itu saja, lepas itu tak boleh lagi. Jadi bukan amalan. Maka bila kita melihat, kita pergi ke London, di depan di depan mall besar-besar tu ada, bila ada je orang, mesti orang Islam. Sedangkan itu sebenarnya dari segi Islam memalukan. Apa? Islam macam ni. Ada seorang pendeta, pendeta Yahudi, pendeta dari pakar kitab Taurat, Nama dia Abdullah bin Salam. Nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ialah orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah tu, Abdullah bin Salam ni, dia ada di Madinah. Dia bukan Islam. Tapi bila tengok hiruk pikuk orang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, dia pun keluar sekali nak menengok yang dikatakan Nabi ni apa orang ni. Maka pakar Taurat ni, bila dia nampak Nabi, kemudian Nabi turun dari untanya, Nabi pun berucap. Nabi kata, Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas tu artinya wahai manusia, bukan wahai orang beriman. Dia menyebut wahai manusia, sebab dia tahu di situ ada Islam, ada bukan Islam. Wahai manusia. Dalam bahasa Melayunya disebut wahai manusia, sebarkan salam. Berderau Abdullah bin Salam sebar. Sebab kita selalu dengar ucapkan Assalamualaikum,
Tapi dalam istilah ini, absus salam berarti sebarkan salam. Kalau kita mengertikan apa sebar, menyebarkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu mesti disebarkan. Bagaimana bentuk sebar? Tadi lah kita kasih, sebar. Lagi, beri orang makan, menyebarkan kasih sayang. Tolong orang, itu menyebar kasih sayang. Maka Abdullah bin Salam bila dengar, dia kata, pertama, sebarkan salam. Kedua, jalin silaturahim. Ketiga, beri makan orang yang memerlukan makan. Bila sebut aja ini, Abdullah bin Salam yang tadi datang hanya nak tengok-tengok, dia adalah ahli kitab Taurat. Terus dia tahu, ini Rasul. Ini Rasul. Ini bukan sebarang orang. Dia masuk Islam. Apabila orang cerdik, orang pandai mendengar orang berucap, dia dapat hidayah. Hanya dia tak payah tanya orang siapa dia ni, betul ke dia Nabi tak? Dia dengar orang tu cakap, dia tahu ini Nabi. Sebab saranannya itu, datangnya tugas dia, aku datang, aku nak menyeru supaya orang menyebarkan salam. Inilah kerja yang kita sedang buat ni. Hari pertama saya dapat bahawa kita sedang dikunjungi oleh berbagai NGO datang hari ini, kerana selepas 33 tahun maka doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kerana kita tak cukup kekuatan. Kita ada sebuah college di Mesir, di Sungai Selisih, college kita. College itu kita dapat lesen daripada apa dipanggil? Tenaga apa? Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga bagi 2 lesen di Selangor. Satu Yayasan Selangor, satu Yayasan YBK. Yang Yayasan Selangor dah tutup di Sabak Pernah. Tinggal kita ada satu. Kepakarannya ialah apa nama? Yang berkaitan dengan elektrik. Dan lisennya, sijilnya dikeluarkan oleh TNT lah ni, Suruhanjaya Tenaga. Tapi kita tak cukup peralatan untuk menjadikan ianya sampai ke peringkat diploma. Kita perlukan 500,000 untuk beli satu mesin yang membolehkan budak-budak ni dapat belajar. Kita perlukan sangat. Tapi dengan kerajaan berubah, kita minta ke kerajaan ni jatuh pula ni, tak dapat tumpang. Pun tak stabil ni, teruk kita dibuat. Maka saya tak tahu kalau ada lah yayasan-yayasan boleh bantu. Sebab apa? Inilah kasih. Sebab apa? Kita dapat baru ni pusat zakat tolong kita 10 orang dapat masuk. 10 orang. Saya kata 10 orang ni kita nak buat macam ikhwan punya style. Ikhwan, apa dia? Setiap orang mesti mempunyai 10 kemahiran. Pertama, kemahiran elektrik lah, itu yang penting. Tapi kita nak kemahiran lain, dia boleh buat segala banyak benda 10. Artinya seorang yang kita hantar daripada kita punya produk nanti, kalau kita hantar dia ke Australia, budak ni seorang, dia macam 10 orang. Sebab itu dalam Al-Quran kata kekuatan orang Islam itu seorang mengalahkan 20 orang. Lepas itu turun sikit, dia pergi seorang mengalahkan 10 orang. Tadi 20 mula-mula, lepas itu turun pada 10. Maka kita kembalikan kekuatan itu bukan bertumbuk, tapi kekuatan kemahiran. Dia boleh masak misalnya, satu kemahiran. Dia boleh berenang, satu kemahiran. Bukan banyak sebenarnya kemahiran ni, tapi semua benda sekarang kita pakai kemahiran. Macam mana kita nak buat? Maka kalau ada orang yang boleh menyumbang satu mesin tu 500,000, yuran belajar dia orang tu boleh dikurangkan. Sebab kita tidak mengambil keuntungan. Tapi bukan senang nak dapat apa nama kita panggil, nak dapat sponsor. Kerana sponsor tu banyak diurus oleh sesuatu sedikit, maka badan-badan macam kita ni orang tak ya kan. Kita carilah sendiri, berjalan lagi. Bayanglah kalau ada NGO yang mampu menolong. Saya fikir
college ini boleh kita miliki sesama, bukan YBK biar urus, tapi kita milik sama-sama. Kita letak anak-anak miskin di Sarawak, anak-anak miskin di Sabah, beri mereka pendawaian elektrik. Mereka akan dapat buat syarikat. Lepas buat syarikat, buat rumah-rumah anak-anak kerajaan, syarikat kerajaan negeri nak buat rumah, dan bagi dia orang kerja ni, dapat dia orang kerja dan dia orang jadi mahir. Banyak kerja boleh dibuat daripada ini satu saja. Sebab kita kata kita basmi kemiskinan. Kita bukan bagi orang makan macam itu saja. Kita nak basmi kemiskinan. Basmi maksudnya nak padamkan kemiskinan tu. Itu pasal sekarang ni kita dah tumbuh satu lagi yayasan, dinamakan Yayasan Bina Kesejahteraan, YBK juga. Yang ini Yayasan Basmi Kemiskinan. Lepas ni ada satu lagi yang Datin Tini pula pengurusinya, kita panggil Yayasan YBK, tapi kertinya Yayasan Bina Kesejahteraan. Lepas Basmi, Bina Kesejahteraan. Dia tubuh syarikat buat kan. Macam mana kita nak menjadi? Jadi tempat saya bercakap ni kena. Pasal kita ada yayasan-yayasan. Bagaimana kita nak melihat produk kita? Kalau kita bagi je orang makan macam ini memusim. Lepas kita bagi, kita tak nampak apa-apa. Kali nampaklah di muka, di mata kita serah tu dia menangis. Tak sangka dapat katanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lagi 30 hari, tapi Lailatul Qadar dah turun. Kan? Dah turun. Tapi kita bercadang duit ini RM600 ni kita mesti sampai seminggu sebelum Ramadan start. Dia dah ada duit dah. Masa dia puasa tu dah tahu dah berbuka ni ada benda lah nak makan. Kita nak menyeronokkan dia. Jadi ini ialah pendekatan kita. Jadi mana kita nak cari duit? Kita bukakan peluang membiayai ini kepada orang ramai. Boleh bagi RM10, boleh bagi RM20. Ada orang mampu, dia bagi 600 satu. Dia bagi 600 tu satu orang. Kita hanya tukang sampai aja. Ada juga kita dapat dalam 10 orang yang bagi tiap-tiap tahun dia bagi 10 orang. Ada dalam 10 orang. Jadi artinya berapa orang dapat? Kalau 10 orang dapat berapa orang? 6. Dapat 60 orang. 1 orang. 1 orang dah ada. Sebab yang itu dah tetap, dia dah macam komit lah. Satu tiap-tiap tahun dia bagi 6,000, seorang bagi 6,000. Jadi inilah kerja yang kita sedang buat. Inilah kerja yang kita sedang buat. Sedangkan kerjasama kita panggil strategic partner kita ni pada tahun PKP hingga 2021 kan, sumbangan kawan-kawan ni yang nama-nama saya sebut tadi ya, RM972,900 wang barang yang kita sampai masuk PKP dan sebagainya. Kita nama pegawai kita pergi jumpa polis tu dapat jalan pergi gerak sampai bila-bila. Kita RM972,900. Dan untuk tahun ini je, baru sebulan ni kita dah dapat RM204,000. Termasuk untuk sinar kasih Ramadan. Artinya so kita bawa duit, kita bawa juga makanan. Bertambah gembiranya orang nak menerima Ramadan. Dia kata ya Allah, Ramadan ni seronok, menyebabkan dia datang seronok untuk puasa. Ini yang senara-senaranya ada kita simpan dan sebagainya. Kita ucap terima kasih kepada NGO yang bantu kita bagi memeriahkan suasana ini. Tapi kita juga bila sebut basmi kemiskinan, tadi kita ada college, ya, kita ada college. Kemudian kita juga ada asrama. Asrama kita di Serendah kita ada 200 orang pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Belanja membiayai budak-budak ni selama 5 tahun seorang tu 45,000. Itu ditanggung oleh YBK. Dan ini termasuk makan yang ditanggung oleh kerajaan. Ya, Kementerian Pendidikan start daripada 1995 menanggung makan anak-anak ini. Lebih kurang 950,000 setahun. Tiba-tiba tuan-tuan, pada tahun 2022 diterkejut, dia kata kami takkan bayar lagi. Bermakna kita kena ada cari 950,000 bagi makan anak-anak ini. Maka kita nak merayu balik pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
agar kembalikanlah makan ini, kerana anak-anak yang duduk di sini memang kita pilih daripada kumpulan-kumpulan yang akan berjaya, tetapi mereka miskin. YBK kalau 950,000 itu makan yang dibayar selama ini oleh kerajaan, 950,000 lagi YBK keluar, maintenance, belanja budak pergi sekolah, beg, buku dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Budak-budak datang sini 100% kita tanggung dia itu. Jadi kerajaan bayar separuh untuk makan, kita bayar separuh. Tapi ini pun nampaknya ditarik balik. Semoga ini sementara. Kita sedang berusaha. Nampak Kementerian Pendidikan pun mudah-mudah menghubungi kita semula. Tolong doakan kami agar lembutlah hati pihak-pihak berkuasa. Hadis Nabi kata, sebaik-baik Muslim ialah Muslim yang selamat orang kelilingnya dari lidah dan dari tangannya. Dari lidah ialah caci maki, fitnah dan sebagainya. Tetapi dari tangan, tangan itu berarti kuasa. Biar selamat orang kita ni dari ini 200 orang tak makan, saya tak selamat 200 orang ni. Siapa yang, kalau ada orang yang memotongnya, maka orang tu mendapat satu kesulitan yang besar dalam hidup kita. Kali ini makan 900, makan 200 orang. Dan budak ini dari segi hukum adat, adat tahu ya, satu hukum syarak, satu hukum akal, satu hukum adat. Yang akal ni kita pakai akal lah. Satu lagi adat kata begini kan, adat. Tapi satu lagi hukum syarak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Ikut hukum adat. Adat maksudnya tak ada duit tak boleh belanja. Kan itu adat kan? Tak ada duit tak boleh belanja. Hukum adat kata budak-budak ni kalau tak masuk asrama, mereka ini akan menjadi orang-orang yang apa dia panggil, tak tentu hala lah. Paling tinggi mungkin dia jadi tukang kebun nanti, itulah kerja dia. Tetapi bila dibawa masuk ke asrama, 3,800 orang sudah hadir di Menara Gading. Orang yang keluar pertama pada tahun 1998 SPM, sekarang ini sudah menjadi pengurus besar, dah jadi doktor kepada sebuah kementerian, Kementerian Kesihatan, hospital dan sebagainya, menjadi engineer dan sebagainya. 3,800 yang dengan buat sebab jugalah dia masuk ke YBK, kita bagi dia makan, kita susun pelajaran, jadi dia macam itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita nak bercakap nanti banyak hal yang berkaitan dengan ini, tetapi kita perlu bekerjasama. Kita bekerjasama. Kita ada senarai orang yang memerlukan, kita ada. Kalau yang ada duit, yayasan ada duit sikit, aja. Saya dengar kabarnya lembaga sedang bercadang untuk membuat satu makan malam dan akan mengundang tetamu kita yang berhormat Perdana Menteri turun untuk majlis makan malam, kerana pada majlis makan malam Sejuta Harapan ketiga dulu, ketika itu dia Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri, dia pernah menjadi tetamu-tetamu kita. Jadi kita nak minta dia kembali melihat apakah perkembangan YBK itu sekarang selepas puluhan tahun kita melaksanakan tugas jadi amanah oleh mereka. Jadi terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Sampaikan salam saya kepada CEO ke pengurusi ya, kerana barangkali ada yang tak pernah jumpa lagi dengan saya. Percayalah, tujuan kita sama, semangat kita sama, dan insya-Allah Allah akan membantu kita melaksanakan tugas kita sama-sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.